Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin hadirin Jumaat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan juga keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala beserta dengan akhlak yang mulia yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda baginda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hari ini insya-Allah akan menyambung pengajian kuliah Maghrib, kuliah Jumaat bulanan, iaitu hari Jumaat yang ketiga anjuran surau Masjid An-Nur, Temasya Glen Mary Shah Alam, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita akan masuk ke bab yang baru, iaitu bab yang kedua. Ya, alhamdulillah dalam kuliah-kuliah yang lalu kita telah selesai menghuraikan bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah. Kita akan masuk ke bab yang kedua, iaitu bertajuk at-tarku. Daripada perkataan bahasa Arab taraka yatruku, yang bererti meninggalkan. Sebab itu tarikah merujuk kepada harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Tetapi at-tarku di sini merujuk kepada perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan bahasa yang mudahnya, perbuatan-perbuatan yang Nabi tak buat. Maka ini telah menimbulkan kekeliruan di dalam fikiran sebahagian umat Islam, dan kekeliruan ini disebarkan kepada orang lain. Makanya Ustaz Mahathir masukkan dalam buku ini, moga-moga kekeliruan ini dapat dihilangkan. Kekeliruan macam mana? Iaitu kita berdepan dengan segelintir umat Islam yang rajin melarang amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam yang lain, alasan Nabi tak buat. Misalnya, janganlah kamu orang teruskan lagi lepas sembahyang berdoa beramai-ramai. Kita katalah, apa salahnya? Berdoa beramai-ramai kan bagus. Nabi tak buat. Itu alasannya. Nabi tak buat. Janganlah kita itu ketika selang-selang tarawih kita berselawat sebagaimana amalan yang kita biasa amalkan sebelum ini. Jadi kita katalah, apa masalah, selawat kan bagus. Nabi tak buat. Mana ada Nabi selawat selang-selang tarawih? Jadi ini adalah satu sikap yang keliru, melarang sesuatu perbuatan semata-mata kerana Nabi SAW tak buat. Orang tu sebenarnya dah buat benda yang Nabi tak buat. Dia kata jangan buat benda Nabi tak buat. Dia pun buat. Nabi SAW baginda tidak melarang semua perkara yang baginda tidak lakukan, tiba-tiba dilakukan oleh orang lain, tidak otomatik baginda melarang. Sebaliknya baginda SAW akan menilai terlebih dahulu adakah perbuatan itu pada neraca syarak selari atau bercanggah. Baginda hanya akan melarang kalau bercanggah. Kalau masih ingat contoh yang
Kita berikan dalam bab yang pertama, bagaimana seorang imam di Masjid Quba, seorang sahabat Nabi daripada golongan Al-Ansar, bila diberi peluang menjadi imam di Masjid Quba, beliau membuat amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Iaitu beliau melazimi membaca suratul Ikhlas pada setiap rakaat sembahyang beliau. Misalnya selesai baca Fatihah, beliau akan baca Qul huwallahu ahad. Habis Qul huwallahu ahad, beliau akan baca surah, kemudian baru beliau rukuk. Rakaat yang kedua sama. Fatihah dahulu, habis Fatihah barulah beliau baca Qul huwallah, habis Qul huwallah beliau baca surah baru rukuk. Yang pertama, amalan sedemikian tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak dianjurkan, tidak ada suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang solat itu baca Qul huwallah setiap rakaat. Dan yang ketiga, makmum tidak suka. Jemaah di situ tak suka. Jadi jemaah beri dua pilihan kepada imam tersebut. Cadangan mereka, imam pilih salah satu. Sama ada imam baca surah itu adalah Qul huwallah, tak perlu lagi baca surah lain, terus saja rokok. Atau imam baca surah lain, tak perlu didahului dengan Qul huwallah. Pilih satu saja, jangan baca dua-dua. Lalu imam ini respon kepada jemaah pun suruh pilih satu saja. Iaitu, kalau kamu nak saya jadi imam, macam tu cara saya. Kalau kamu nak macam lain, lantik imam lain, dah senang. Jadi jemaah keberatan. Sebab bagi mereka, imam ni mereka suka. Mereka seronok dengan imam ini. Cuma satu amalan itulah yang mereka tidak selesa. Lalu diadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah benar teori yang mengatakan tak boleh buat benda yang Nabi tak buat, ataupun haram buat benda yang Nabi tak buat, tentulah Rasulullah SAW akan melarang. Sebab sifat wajib bagi seorang Rasul, salah satunya tabligh, menyampaikan. Nabi SAW pasti menyampaikan kepada imam itu, imam jangan buat benda macam itu sebab saya tak buat. Kalau buat benda yang saya tak buat, hukumnya haram. Sebaliknya tidak. Nabi SAW panggil imam itu, ya. Nabi SAW tanya terlebih dahulu, apakah sebab kenapa imam tu mengamalkan perbuatan yang Nabi SAW tidak lakukan itu. Jadi jawab beliau, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya saya kasih kepada suratul Ikhlas, wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW sudah boleh nilai. Kasih kepada ayat Quran itu selari dengan syarak. Bahkan baik. Dan tidak ada larangan dalam syariat Islam bahawa satu orang tak boleh baca surah yang sama pada rakaat yang berbeza. Jadi apabila perbuatan itu tidak melanggar apa-apa hukum dan dorongannya juga selari dengan syarak, bukan sahaja Nabi SAW tidak melarang, bahkan bagi dia memuji dengan sabda bagi dia SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah Al-Ikhlas itulah memasukkan kamu ke dalam syurga. Bismillah. Jadi kita menyerulah kepada kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan fikiran yang keliru ini, supaya kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauhilah bid'ah, mengharamkan sesuatu perbuatan semata-mata kerana ianya tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sikap itu melanggar ayat suci Al-Quran. Kedua, ianya melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ia bercanggah dengan ilmu yang menjadi sandaran para alim ulama, ilmu yang dikenali sebagai ilmu usul fiqh. Jadi kalau kata tak boleh buat, kita tanya kenapa bang? Nabi tak buat. Dengan perkataan itu kamu dah langgar Al-Quran, langgar hadis dan langgar ilmu usul fiqh. Mana langgar Al-Quran? Itu firman Allah Ta'ala dalam suratul Hasyr ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, apa natijahnya? Fakhudhuh, maka hendaklah kamu ambil akan dia. Jadi apa yang Nabi SAW bawa kepada kita, jangan kita tolak. Ya, wajib kita terima dan ambil. Soal lepas tu kita tak mampu nak buat, kita terikut hawa nafsu, langgar apa yang Nabi bawa, itu nombor 2. Tolak tak boleh. Fakhuzuh, hendaklah kamu ambil akan dia. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang bagi dia larang kamu daripadanya, hendaklah kamu berhenti. Berarti ayat Al-Quran dengan jelas menyebut wa manahakum, apa yang bagi dia larang. Al-Quran tidak menyebut wa ma lam yaf'alhu fantahu, apa yang bagi dia tak buat maka kamu kena berhenti. Tak ada.
Wa ma nahakum. Jadi orang yang mengatakan tak boleh buat semata-mata Nabi SAW tak buat, seolah-olah dia lebih pandai daripada Al-Quran. Al-Quran kata apa yang Nabi larang dah berhenti, jangan buat. Dia kata tak, bukan yang Nabi larang saja. Yang Nabi tak buat pun sudah haram. Ini kan bercanggah. Dan bercanggah dengan hadis Nabi SAW yang mana baginda bersabda, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku telah melarang kamu daripada sesuatu, maka hendaklah kamu jauhi perkara yang aku larang itu, dan apabila aku menyuruh kamu dengan sesuatu, maka lakukanlah semampu kamu. Jadi yang Nabi suruh kita kena buat, kalau tak mampu buat semampu kita. Dan Nabi larang kita kena jauhi. Yang Nabi tak buat, ya belum tentu. Yang Nabi tak buat, kita kena lihat kepada dalil-dalil yang lain. Adakah yang Nabi tak buat itu terjatuh dalam perkara yang haram? Adakah makruh? Adakah harus? Ya, kalau wajib tidaklah. Kalau wajib pasti Nabi buat. Tetapi semata-mata Nabi tak buat, terus kita hukum haram, itu telah bercanggah dengan hadis tadi. Ya, bercanggah dengan Al-Quran sudah, bercanggah dengan hadis juga, dan bercanggah dengan ilmu serta kaedah usul fiqh. Kalau fiqh kita belajar hukum, ini wajib, ini sunat, ini harus, ini makruh, ini haram, itu fiqh. Kalau usul fiqh kita tidak belajar hukum. Kita belajar hukum itu diambil daripada sumber mana. Kalau orang belajar undang-undang, dia go to the sources of the law. Apakah sumber undang-undang itu sendiri? Ya, kalau dalam law tak silap saya itu namanya jurisprudence. Dia tak belajar the law itself, tapi dia belajar the jurisprudence behind the law. Jadi apakah sumber hukum satu? Yang kedua, bagaimanakah memahami sumber hukum? Ini dua komponen utama ilmu usul fiqh. Orang yang kata Nabi tak buat, tak boleh buat, pertama dia telah melanggar sumber hukum. Kerana sumber hukum dalam Islam yang utama adalah Quran dan Sunnah, diikuti oleh sumber yang lain seperti ijma', qiyas, istishab, istihsan, saddu zara'i', masalih mursalah. Ada lebih kurang 12, 13, 14 sumber hukum yang dirujuk oleh para alim ulama. Paling tidak ada 4 sumber yang utama, iaitu Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Jadi orang yang mengatakan Nabi tak buat, kerana itu kita tak boleh buat, dia telah menyempitkan sumber hukum kepada 1/3 dari 1/4. Jadi 1/12. Ya. Boleh bayangkan tak, highway yang asalnya ada 4 lorong, tiba-tiba hari itu kita nak lalu, rupanya 3 lorong ditutup. Hanya buka 1 lorong saja. Agak-agak jam tak jalan, dan itulah jam. Daripada 4 lorong jadi 1. Lebih-lebih lagi jam kalau yang 1 yang buka tu pun masih dibahagi 3, 2 daripada 3 ditutup, hanya 1 saja diberi lalu. Itu bas lori confirm tak muat. Sebab sempit sangat. Ya, motor mungkin lepas lah, kereta kecil-kecil mungkin lepas. Ini bayangan apa yang dilakukan oleh golongan ini terhadap agama kita. Agama kita ni asalnya luas tapi disempitkan. Mereka tidak perasan lorong Al-Quran. Mereka tidak hirau lorong ijma'. Mereka tidak mahir menggunakan lorong qiyas. Mereka hanya fokus 1 saja, iaitu lorong sunnah. Sedangkan lorong sunnah itu masih luas lagi. Sekarang ni orang overemphasize secara salah tentang sunnah. Seolah-olah sunnah Nabi itu sempit. Tapi pakai nama sunnah kan semua orang seronok. Kan, makanan sunnah, perubatan sunnah, berniaga cara sunnah, kampung sunnah, bandar sunnah. Semua seronok guna nama sunnah. Tapi konsep sunnah itu telah disempitkan secara zalim. Sunnah Nabi SAW masih luas. Ada sunnah perkataan, apa yang Nabi cakap sunnah. Ada sunnah perbuatan, apa yang Nabi buat sunnah. Dan ada sunnah pengiktirafan, apa yang orang lain buat, apa yang orang lain cakap, tetapi Nabi SAW tidak larang. Atau lebih-lebih lagi Nabi puji. Itu juga nama sunnah. Maka ada sunnah qauliyah, sunnah perkataan, ada sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan, dan ada sunnah takririyah, sunnah pengiktirafan. Tiba-tiba kenapa kamu hanya ambil sunnah perbuatan? Quran kamu nak letak di mana? Ijma' ulama kamu nak buang di mana? Qiyas kenapa kamu belakangkan? Jadi ini masalah.
Jadi saya bagi satu contoh yang praktikal ya. Bagaimana kesempitan ini menjadikan perkara yang dibenarkan dalam agama dilarang oleh golongan ini. Iaitu mereka melarang umat Islam daripada berzikir dengan menyebut Allah semata-mata. Ada orang zikir dia subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ya. Ada orang zikir dia istighfar, ada orang zikir dia subhanallah, ada orang suka sebut alhamdulillah. Ya, ada orang suka Allahu Akbar. Yang popular di tempat kita ni afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir yang popular. Tapi ada juga orang dia berzikir dia hanya sebut Allah, seorang diri atau ramai-ramai. Allah, 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 Allah. Zikir dengan lafaz Allah ini dilarang oleh sebahagian, alasannya Nabi tak buat. Tak ada pun kita dengar Nabi duduk satu tempat sebut Allah, Allah, Allah. Ini sangat keliru. Kerana pertama Al-Quran suruh. Allah berfirman, وَذْكُرُوا zikran katsira. Hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Tapi itu maknanya ingat Ustaz. Wazkuru di situ maknanya ingat. Makna ingat tidak menafikan makna sebut. Zahir daripada wazkur maknanya sebut. Tapi boleh juga sebut itu dengan hati. Sebut dengan hatilah kita namakan ingat. Jadi kita disuruh sebut Allah banyak-banyak, kita juga disuruh supaya mengingati Allah banyak-banyak. Jadi bila orang tersebut Allah, Allah, Allah telah terpayung dengan dalil Al-Quran. Kemudian ijma' ulama', tidak ada satu orang ulama' pun daripada salaf hinggalah sebelum daripada Al-Imam Ibn Taymiyah yang mempertikaikan zikir Allah, Allah. Al-Imam Ibn Taymiyah orang alim. Beliau hidup pada kurun ke-8, maka pandangan beliau yang menyanggah ijma' ulama', kesepakatan ulama' sebelum itu tertolak secara automatik. Walaupun beliau alim, tapi sealim mana seorang tokoh tidak sampai fatwa boleh mengoyakkan ijma' ulama'. Tidak ada ulama' yang komplain Allah, Allah sebelum itu. Sudah dua. Yang ketiga, kita kias. Benda yang sama, hukumnya sama. Zikir ini sama seperti ibadah-ibadah yang tidak diikat. Dia ada dua jenis ibadah. Iaitu tajuk bab yang ke-3 kalau tak silap saya nanti. Jenis ibadah ada dua. Satu ibadah yang terikat. Yang tu memang kita tak boleh memandai-mandai buat macam lain. Orang yang tak faham konsep ini, dia beli yang bukan-bukan. Bila kita kata tak ada masalah pun, kita boleh buat benda asalkan baik, kita boleh buat. Oh, kata dia, ustaz ni pakai asal baik boleh buat. Why not sembahyang subuh 4 rakaat? Ustaz kata asal baik boleh buat. Ya, siapa kata asal baik itu ikut kepala otak sendiri? Asal baik itu ikut syarak. Sembahyang subuh 4 rakaat tak baik. Kenapa? Kerana sembahyang termasuk ibadah yang diikat dengan waktu. Contohlah ya, hari Jumaat ni, oleh kerana hari ni kita nak cepat, kita awalkan Jumaat pukul 11 pagi. Tak boleh. Dah ada waktu dia. Ya. Kemudian ada juga yang diikat dengan tempat. Macam ibadah haji. Ibadah solat masih fleksibel. Kat mana-mana pun boleh solat. Jadi dah masuk waktu. Ibadah haji tak boleh. Perah Ustaz, saya dah banyak kali dah daftar rayu tak dapat. Saya cadang tahun ni saya haji di Putrajaya ajalah. Saya tawaf mana-mana, janji saya ikhlas kepada Allah. Tak boleh. Haji mesti di Kaabah. Ya. Tawaf mesti di Kaabah. Sa'i mesti di Safa Marwah. Wukuf mesti di Arafah. Jadi ibadah yang jenis diikat, tak boleh kita buat luar dari ikatan dia. Kena follow ikatan dia. Tapi ibadah umpama selawat, nak buat bila, terpulang. Nak buat di mana, terpulang. Nak selawat banyak mana, terpulang. Nak selawat sambil berdiri, boleh. Ada tak larangan kalau sambil jogging tak boleh selawat? Berarti sambil jogging pun boleh selawat. Walaupun tidak ada dalil khusus. Kerana ini ibadah yang tidak diikat. Demikianlah zikir. Zikir ini termasuk ibadah yang tidak diikat. Nak zikir pagi, petang, malam boleh. Ada wuduk bagus, tak ada wuduk pun tidak salah. Dia menghadap kiblat bagus, zikir tak menghadap kiblat pun tak ada masalah. Ya, zikir dengan lafaz subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allah akbar boleh, Allah Allah juga boleh. Dan kita pergi terakhir kepada sunnah. Sunnah Nabi SAW merangkumi perkataan, perbuatan dan juga ikrar daripada Nabi. Periktirafan daripada Nabi SAW. Bila kamu kata tak boleh zikir Allah Allah, kerana tak jumpa pun dalil mengatakan Nabi buat demikian. Tapi tidak akan Nabi SAW menyebut bahawa tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada orang yang menyebut Allah Allah.
Dan Nabi SAW juga berpesan pada seorang sahabat, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah, tak putus-putuslah lidah kamu itu lembab basah dengan menyebut Allah. Itu kan dalil, itu kan sunnah, tapi sunnah qauliyah. Adakah kamu nak buang sunnah qauliyah? Kamu hanya nak pegang dengan sunnah fi'liyah saja? Makanya itulah Ustaz Mahathir masukkan bab yang kedua ini dalam kitab ini. Moga-moga orang yang mencari kebenaran terbuka hatinya untuk kembali kepada kebenaran. Tapi tak semualah ya. Saya perhati tengok kalau dalam Facebook, dalam apa yang masuk komen, yang batang menghentam itu, sebahagian itu seolah-olah kebenaran sudah tidak penting. Yang penting bagi dia merasakan dia itu berada pada pihak yang menang. Itu terpulanglah. Itu kita doa hidayah sajalah. Tapi untuk orang yang masih mencari kebenaran, ini keterangannya bahawa sikap mengharamkan sesuatu semata-mata Nabi tidak buat, bercanggah dengan Quran, sunnah dan juga ilmu usul fiqh. Dan dalam ilmu usul fiqh, nak tahu benda itu haram ada 3 cara. Pertama, sekurang-kurangnya, pertama adalah ada sigatun nahyi, ada uslub melarang. La, orang Arab kata la, jangan buat. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Maka difahami di situ bukan saja berzina haram, menghampiri zina sudah haram. Mana tahu Quran kata la, jangan. Yang kedua ada sighatut tahrim, disebut dalam dalil itu haram. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitah, hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu bangkai. Maknanya haram makan bangkai. Mana tahu sebab dalam Quran sebut harrama, Allah mengharamkan. Sudah 2. Yang ketiga iaitu zammul fi'li, dikeji perbuatan tersebut. Misalnya dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ghasya falaisa minna, siapa yang menipu dia bukan daripada golongan kami. Nabi SAW tidak bersabda jangan menipu. Nabi juga tidak bersabda menipu itu adalah haram. Tetapi apabila disebut bukan daripada golongan kami, berarti menipu itu keji. Maka difahami bahawa menipu itu haram. Tidak ada dalam kaedah usul fiqh, kalau Nabi SAW tak buat satu benda, maka haram. Kadang-kadang Nabi tak buat kerana sebab lain. Nabi dihidangkan daging dhab. Bila Nabi nak makan, ada orang bagi tahu, ini adalah daging dhab, wahai Rasulullah. Nabi terus tak jadi makan. Seperti selalu seperti haram. Kalau tak haram, kenapa Nabi nak makan, tiba-tiba tak jadi makan? Rupanya tidak haram. Kenapa? Bila ada sahabat minta bagi pada saya lah Rasulullah, kalau begitu Nabi beri. Berarti tidak haram. Kalau haram Nabi tidak akan bagi sahabat makan benda haram. Habis kenapa Nabi SAW tidak makan? Kerana bagi dia tidak biasa makan daging dhab, maka bagi dia tidak berselera. Macam kita lah ya, makanan yang tak biasa kadang-kadang kita tak lalu nak makan. Bukan masalah haram, tak ada selera. Maka sebagai penutup, kaedah yang sebenar dalam isu ini adalah at-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan, belum lagi menatijahkan hukum. Boleh jadi haram, kita tidak nafikan. Contohnya Nabi SAW bagi dia tidak minum arak. Dan memang minum arak itu haram. Tapi haram minum arak bukan ulama istimbat daripada Nabi tak minum. Tapi daripada dalil Quran dan hadis yang mengharamkan minum arak. Dan kaedah yang hampir sama, at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan, tidaklah memastikan keharaman perbuatan tersebut. Jadi next insya-Allah kita akan sambung bab yang ketiga yang saya baru sentuh sedikit tadi. Bentuk ibadah daripada Rasulullah SAW itu sebenarnya daripada sudut ini ada 2. Jadi jangan dipukul rata seolah-olah semuanya sama. Ibadah yang terikat lain rule dia, dan ibadah yang umum lain pula rule dia. Itu insya-Allah dalam kuliah akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.